Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan nikmat, bermacam-macam nikmat. Dan insya-Allah pagi ni kita sambung lagi pengajian kita yang berkaitan dengan akidah, insya-Allah. Dan sebelum itu kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi semalam kita telah bahas tentang dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli dan dalil nakli. Jadi ada setengah pihak mendakwa bahawa Asy'ariyah ni dia mendahulukan akal, dalil akli daripada dalil nakli. Okey, jadi memang kadang-kadang terjadi seperti itu, tidak dinafikan. Tapi kita kena ingat mendahulukan. Okey. Dia ada lafaz yang digunakan itu ialah taqaddum ataupun ta'akhur. Taqaddum tu maksudnya mendahulukan. Jadi dia kata mereka Asy'ariyah ni mendahulukan hukum akal. Kita kata ya, dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan kita mendahulukan akal. Tapi sebelum tu kena faham taqaddum ataupun pendahuluan atau mendahulukan itu ada beberapa maksud. Yang pertama secara bahasa biasalah, dalam ilmu mantik dia bagi tahu macam-macam istilah. Dia dipanggil taqaddum bizzaman misalnya. Taqaddum bizzaman, didahulukan mengikut masa. Contohnya Nabi Adam datang lebih dahulu daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Tetapi Nabi Muhammad SAW ni dia datang diakhirkan. Didahulukan Nabi Adam dengan Nabi-Nabi yang lain. Kemudian Nabi Muhammad diakhirkan. Dari segi zaman, dari segi masa. Dari segi masa, maka Nabi Muhammad dikemudiankan. Nabi Adam didahulukan dari segi masa. Kemudian dari segi tempat misalnya. Dari segi tempat. Taqaddum dari segi tempat. Contohnya imam. Okay. Maka imam mesti dikedepankan. Makmum di belakang. Tak boleh makmum dikedepankan, imam di kebelakangan, tak boleh. Jadi dari sudut kedudukan tempat, imam itu dia mesti dikedepankan, dia mesti didahulukan. Ya. Itu taqaddum dari sudut tempat. Kemudian ada juga taqaddum dari sudut martabat ataupun tingkatan. Contohnya tingkatan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Ya, maka itu didahulukan dari segi martabat ataupun kedudukan. Ada orang lebih mulia daripada yang lain, maka dia didahulukan. Jadi di sini yang kita dapat kita fahami bahawa taqaddum ataupun mendahulukan itu ikut beberapa keadaan. Jadi walaupun contohnya Nabi Muhammad SAW itu kan lebih dimuliakan daripada Nabi Adam, tapi dari segi datangnya Nabi Muhammad, Nabi Adam didahulukan, Nabi Muhammad dikemudiankan.
Tapi tak bermakna Nabi Adam itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad, walaupun dia didahulukan, dia datang lebih awal daripada Nabi Muhammad. Begitu juga kalau terkadang di dalam beberapa masalah, maka dalil akal itu didahulukan, bukan kerana dalil akal itu lebih mulia daripada dalil Quran hadis. Jadi cuma penggunaan dalil akal itu didahulukan. Dia dari segi sudut masa, dia didahulukan. Bukan bermakna bila dari segi masa macam tadilah Nabi Adam datang didahulukan. Kemudian baru datangnya Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Adam lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap mulia. Jadi kita menganggap dalil Al-Quran dan hadis, dalil naqli itu memang lebih mulia daripada dalil akli. Dari segi kedudukan dia, dari segi martabat dia lah. Tetapi ada kalanya dalil akal itu didahulukan dari segi penggunaan, dari segi masa. Dari segi masa, dalil akal itu didahulukan. Contoh seperti mana yang semalam saya beritahu, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam datang berdakwah kepada kaum dia, kan, maka Nabi membawa Al-Quran. Al-Quran itu kan dalil naqli. Nabi membawa Al-Quran memberitahu bahawa wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah, Allah lah Tuhan yang satu menciptakan langit dan bumi. Itu kan Nabi bawa wahyu Quran, dalil naqli. Tetapi di situ akal manusia, dia belum lagi percaya bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belum lagi percaya bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. So macam mana dia nak mengambil Al-Quran itu ataupun dalil naqli itu? Mesti dia kena gunakan akal dulu. Dia gunakan akal untuk menilai, benar ke yang Muhammad ni utusan Tuhan? Benar ke Tuhan ini wujud? Jadi di situ akal memainkan peranan dahulu. Ini cerita di zaman dulu lah. Okey, jadi akal mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah mendakwa bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah itulah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dialah Maha Berkuasa, Dialah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala-galanya. Benar ke langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah? Maka di situ akal akan mula berfikir untuk menilai akan sesungguhnya kebenaran, kan? Kebenaran daripada apa yang didakwa. Selain daripada semalam kan akal meminta mukjizat, kan? Akal meminta mukjizat, meminta supaya Nabi membelah bulan. Maka Nabi doa kepada Allah supaya Allah belah bulan, akhirnya bulan terbelah. Bila bulan terbelah berarti akal mengatakan, oh benarlah, memang benar dakwaan tersebut pasal manusia, tak ada manusia yang boleh belah bulan. Kemudian dari sudut yang lain juga akal juga berfikir apa yang dikatakan Nabi Muhammad tadi bahawa Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Betul ke Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi? Okey. Di sini ada beberapa kemungkinan. Sama ada langit dan bumi tersebut wujud dengan sendirinya, atau langit dan bumi itu qadim, tidak ada pendahuluan, ataupun langit dan bumi itu dia diciptakan oleh sesuatu yang lain. Ada 3 kemungkinan. Di sini akal mula berfikir. Adakah langit dan bumi ini jadi dengan sendirinya? Maksudnya daripada tak ada tiba-tiba ada. Maka di sini hukum akal yang sahih mengatakan bahawa mustahil sesuatu itu dia wujud dengan sendirinya. Contohnya kan, kalau kita balik rumah, tengok depan rumah kita ada tai kucing. Ada tai kucing. Jadi kita pun kata, ai kucing manalah yang berak di depan rumah aku ni. Betul? Tiba-tiba kebetulan jiran sebelah ada, jiran kata apa? Tak ada, mana ada kucing berak tu. Habis tu kita kata, ni apa benda ni? Ni tai kucing ke tai anjing? Ke tai apa ni? Tak, tai itu jadi sendiri. Tai itu jadi sendiri. Kita percaya tak? Percaya tak tai kucing jadi sendiri? Kita kata, apa jiran aku ni dah tak betul ke apa ni? Tai kucing, mana boleh tai kucing jadi sendiri, betul? Mustahil tai kucing jadi sendiri. Saya guna istilah kucing sebab manusia ni kan dia
binatang yang paling dekat dia kucing. Sebab ni sebenarnya diambil daripada kitab-kitab Arab. Orang-orang Badui mengatakan najis unta itu menunjukkan ada unta lalu di situ. Jadi kalau guna unta kan Malaysia susah nak tengok unta. Jadi digunakan kucing je. Jadi bila jiran kita kata tak kucing tu jadi sendiri, kita kata mustahil tak kucing tu jadi sendiri. Kita buka pintu rumah, masuk rumah lah, tengok rumah kita berterabur. Kita keluar pergi pasar kejap, rumah okey je, dah susun dalam keadaan kemas, tiba-tiba balik rumah berterabur. Terbalik sana, kena selongkar, pintu dapur kena pecah rupanya. So kita pun, alamak, ini mesti pencuri dah masuk rumah aku ni. Kita pun telefon polis. Telefon polis, halo, pihak polis, saya nama sekian, IC sekian, tinggal di alamat sekian, rumah saya dapati telah dipecah, dimasuki pencuri, saya rasa. Tu polis tu kata tak ada, rumah tuan tu bersepah dengan sendirinya. Rumah tuan tu berterabur dengan sendirinya. Tuan tunggu kejap lagi, nanti dia akan tersusun dengan sendirinya. Kita percaya tak? Tadi jalan jiran kata tak kucing jadi sendiri. Ini polis pula kata berterabur dengan sendirinya dan akan tersusun dengan sendirinya. Kita percaya tak? Mustahil. Akal akan kata mustahil. Mustahil dia berterabur dengan sendirinya. Kecuali kalau itu pun, kalau berterabur sendiri mungkin ada gempa bumi. Kalau tak ada orang buat pun mungkin gempa bumi. Tapi rumah lain steady je. Takkan gempa bumi dalam rumah kita je. Kalau gempa bumi itu pun ada sebab yang menyebabkan rumah kita berterabur. Tak mungkin berterabur dengan sendirinya. Lepas tu dia kata dia akan tersusun dengan sendiri je sekejap lagi. Lagilah mustahil. Dah berterabur dengan sendiri, betul akan tersusun dengan sendiri. Mustahil. Jadi di situ contohlah, saya nak bagi contoh. Akal manusia tidak akan menerima bahawa sesuatu itu terjadi dengan sendiri ataupun berubah dengan sendirinya, mustahil. Dua, terjadinya dengan sendiri maksudnya daripada tidak ada kepada ada. Daripada tidak ada kepada ada dengan sendirinya, mustahil. Dan dia akan berubah-ubah dengan sendirinya. Kejap terabur, kejap susun balik, kejap terabur, mustahil. Pasti ada sesuatu yang akan menyebabkan mengadakan diri daripada tidak ada kepada ada, dan ada sesuatu yang lain yang akan menyusunnya atau merubahnya. Itu dalil akal yang qat'i. Dalam istilah ilmu kalam dipanggil rujhan bi ghairi murajjah. Rujhan bi ghairi murajjah itu mustahil. Rujhan bi ghairi murajjah itu mustahil. Iaitu tertarjihnya sesuatu tanpa ada yang mentarjihkannya, itu mustahil. Tarjih tahu tarjih mengunggulkan ataupun tanpa ada yang merajihkan itu mustahil. Maksudnya wujud tanpa ada yang mewujudkan itu mustahil, ataupun berubah tanpa ada yang merubahnya mustahil. Itu dalil akli yang qat'i. Contoh dalil akli yang qat'i. Jadi akal pun fikir mustahil. Kalau lah tak kucing boleh jadi dengan sendiri, itu mustahil. Dan kalau rumah berterabur, bersepah, tersusun dengan sendirinya, mustahil. Maka takkan langit dan bumi jadi dengan sendirinya, tersusun dengan sendirinya, mustahil. Maka satu kemungkinan kita buang. Tinggal dua kemungkinan. Mungkin alam ini qadim, maksudnya alam ini memang kekal, maknanya tidak ada yang menciptakannya, sedia ada. Yang kedua kan, adakah alam ini qadim? Jadi kalau kita tengok saja dengan gunakan musyahadah, dengan gunakan penglihatan kita ni, alam ni sentiasa berubah-ubah. Siang, malam, hujan, panas, corona, tak corona. Dulu tak ada musim corona, sekarang musim corona. Dulu boleh keluar rumah, sekarang tak boleh keluar rumah. Jadi sekarang ni segala perubahan tu itu mustahil dikatakan qadim. Kerana qadim itu dia tidak akan berubah. Sesuatu yang berubah itu menunjukkan dia hadis. Dia itu satu benda yang baru. Dan kita tengok hari ni, dulu tak ada, lepas tu ada. Lepas tu daripada ada tak ada balik. Lepas tu ada tak ada, wujud Adam, maka mustahil dia qadim. Mustahil benda yang berubah-ubah itu qadim. Kerana benda yang qadim tidak akan berubah-ubah. Maka kemungkinan yang kedua, akal pun tolak. Mustahil alam ni jadi dengan sendiri. Maksudnya yang tadi pertama jadi dengan sendiri, mustahil. Yang kedua, alam ini qadim, mustahil.
Maka tinggallah yang ketiga, iaitu pasti ada sesuatu yang menciptakan alam ini. Siapakah yang menciptakan alam ini? Jadi setakat ni tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendakwa bahawa yang menciptakan alam ini adalah Tuhan yang namanya Allah. Inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal ard. Tuhan kamu itulah Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ada tak selain Allah yang boleh menciptakan langit dan bumi? Tengok berhala. Berhala itu pun manusia yang ciptakan dia. Macam mana berhala itu nak ciptakan langit dan bumi, sedangkan berhala itu sendiri diciptakan oleh manusia? Itu namanya bodoh. Cipta berhala sendiri, sembah berhala. Tuhan bukan dicipta, Tuhan yang menciptakan. Maka tak ada lagi yang kita nak kata nak cari orang yang boleh, yang claim kata dia Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Melainkan apa yang didakwa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi telah membawa mukjizat membuktikan kebenaran dia. Akhirnya akal pun setuju bahawa mesti ada pencipta yang menciptakan bumi ini. Kemudian pencipta tu satu ke dua ke banyak ke? Tuhan tu satu ke dua ke banyak? Nanti dalam bab wahdaniyah kita akan bahas insya-Allah. Dalam bab wahdaniyah, boleh ke Tuhan itu dua atau tiga? Kan sebelum ni saya dah katakan, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah di langit dan bumi, pasti akan hancur. Perdana Menteri pun tak boleh ada dua kan dalam Malaysia. Maka Tuhan tu mesti satu. Maka siapakah Tuhan yang satu itu? Dan tak ada yang selain daripada yang kita lihat, dah tak ada yang lain yang layak dipanggil Tuhan. Maka benarlah apa yang didakwa oleh Nabi Muhammad SAW itu, bahawa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akal mengatakan bahawa pasti wujud satu Tuhan yang maha berkuasa, yang maha esa. Siapakah Tuhan itu? Itu dalil nakli. Tak mungkin dalam akal tiba-tiba terlintas alif lam lam ha Allah, bukan. Akal hanya mengatakan bahawa wujudnya satu Tuhan yang satu, yang maha berkuasa. Dialah yang menciptakan alam ini, menyusun alam ini, mentadbir alam ini. Siapakah Tuhan itu? Dengan dalil nakli sabit. Pasal apa? Dia dah bawa mukjizat, belah bulan contohnya, tunjukkan kebenaran dia. Maka apa yang didakwa itu pastilah benar. Maka di situ akal didahulukan dari sudut berfikir. Bukan menolak dalil, mengutamakan dalil akal, menolak dalil nakal. Tidak. Penggunaan akal ketika itu akal yang mula digunakan, berfikir untuk menilai adakah benar atau tidak. Jadi setelah akal pun setuju bahawa dah memang sepenuhnya akal tu berfikir, dah tak mungkin ada kemungkinan yang lain, tak ada dah. Maka di situlah dapat satu idrak yang jazam, dapat i'tiqad yang jazam, daripada hasil nazar akal tadi, bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika dia sudah percaya kepada Allah, maka dia percaya ini utusan Allah, dan apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah kalam Allah, merupakan wahyu Al-Quran. Maka ketika dia mengambil Al-Quran, dia percaya itu adalah kalam Allah, maka apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu dia pasti akan percaya. Maka di situlah kedudukan akal. Maka dimaksudkan diutama atau didahulukan akal itu bukan didahulukan maksudnya diketepikan nakal. Digunakan terlebih dahulu. Akal digunakan. Jadi kita gunakan akal. Jadi bukanlah bermaksud akal itu lebih mulia daripada nakal, tidak. Akal itu digunakan pada masa itu, dialah yang digunakan dulu sebelum menerima nakal. Sekarang ni itu contohlah zaman dulu. Sekarang ni kita adalah umat Islam, kan? Kita sudah beriman, lahir-lahir saja kita di dalam keluarga Islam. Dah tentulah kita akan beragama Islam. Okey. Bermakna kita ini memeluk agama Islam atau beriman kepada Allah ini kerana mak ayah kita, betul? Betul tak? Kita Islam atau kita beriman kerana mak ayah kita beriman. Betul tak? Betul? Ada 15-16 orang tengok ni. Nak tanya ni. Kita beriman ataupun Islam kerana apa? Kerana mak ayah kita beriman Islam, betul? Yang ada orang tu dia Hindu ataupun Buddha ataupun Kristian sebab mak ayah dia Kristian, betul? Mak ayah di Hindu, mak ayah di Buddha, betul? Jadi kalau
Kerana Allah. Kerana mak ayah kita, nanti dulu, sabar dulu. Ni saya cerita. Kita ketika bayi baru lahir tak tahu apa. Jadi dari semenjak kecil lagi dia diberitahu oleh mak ayah dia bahawa Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Agama kita agama Islam. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi masa tu dipanggil iman taklid. Ketika kita kecil dulu dipanggil iman taklid lah, kita fikir pun tak boleh lagi. Kita iman taklid saja. Bukan kita tahu Quran ini adalah wahyu mukjizat daripada Allah, Nabi Muhammad. Kita tak tahu apa, kita budak kecil lagi. Betul? Tak tahulah kalau ada orang lahir-lahir dia mujtahid lah kan. Dia dah boleh nazar, dia beriman bukan kerana mak ayah dia, terus-terus dia beriman kerana. Sebab tu semua orang lahir dalam keluarga agama mana, itulah agama dia. Keluarga Islam lahir, dia Islam. Keluarga Kristian lahir, dia Kristian. Keluarga Hindu, sebab apa? Memang daripada kecil kita belum ada akal. Akal kita belum sempurna. Belum boleh nazar lagi. Belum gunakan dalil akli itu, belum boleh pakai lagi. Masih kecil lagi. Lepas tu naik sikit barulah memayis kan. Masuk umur 7 tahun mungkin dah memayis. Nanti umur maksimal 15 mungkin baru baligh. Kemudian kita boleh dikatakan manusia itu matang ketika umur berapa? Manusia mula matang umur berapa? Ada yang kata 21. Ada yang kata lah, wallah menurut uraf lah, menurut kebiasaan, dia agak matang bila umur 21. Kemuncak kematangan tu umur 40. Ini kebiasaan. Betul? Jadi sebenarnya dituntut untuk manusia itu bernazar apabila dia sudah baligh. Maknanya ketika baligh dia sudah mula boleh berfikir. Dia sudah mula boleh berfikir. Jadi kalau budak umur 10 tahun misalnya kan, yang belum baligh, yang belum lagi matang. Dia Islam sebab mak ayah dia Islam. Okey, sekarang ni mak ayah dia kata, mak dengan ayah nak tukar agama lah, masuk Kristian. Agak-agak 10 anak umur 10 tahun dia lawan ke dia ikut? Budak umur 10 tahun. Mak ayah dia kata, mak ayah nak tukar agama, masuk Kristian. Agak-agak budak umur 10 tahun tu dia ikut mak ayah dia ke dia lawan? Mana boleh mak ayah, Islam agama yang benar, ini dalilnya. Ikut mak ayah dia ke atau dia lawan? Umur 10 tahun. Faham soalan kan? Budak umur 10 tahun, mak ayah dia, anak akan ikut. Adalah tu jawapan. Sebab apa? Dia budak lagi, dia tak boleh fikir lagi. Dia akan ikut mak ayah. Betul? Okey, sekarang ni tuan-tuan umur berapa? Sekarang ni umur berapa? Okey, sekarang ni kalau lah mak dan ayah tuan-tuan, puan-puan ajak tukar agama, masuk Kristian, ikut ke tak? Sekarang ni. Tuan-tuan lah. Kalau mak ayah ajak ikut, kata nak mak dan ayah tukar agama, ikut tak ikut? Sekarang ni ikut. Jangan. Ke jawapan tadi ni. Sekarang ni tuan-tuan umur berapa? Kalau mak ayah ajak tukar agama sekarang ni, agak-agak ikut ke tidak, nak tanya? Ada yang ikut dan yang tak ikut. InsyaAllah tak. Macam-macam. Sekarang ni tuan-tuan umur berapa? Okey, saya nak tanya. Tadi saya tanya budak 10 tahun, kalau mak ayah dia ajak tukar agama, tuan-tuan jawab ikut. Sekarang ni umur dah besar, umur dah berapa, 30, 40 ni. Nak tanya, sekarang ni kalau mak ayah ajak, kata tak ikut kan? Kenapa sekarang tak ikut, masa umur 10 tahun ikut? Kenapa sekarang tak nak ikut, tapi tadi kata budak umur 10 tahun, dia akan ikut. Tapi sekarang, dah umur besar ni, tak nak ikut. Kenapa tak nak ikut? Kenapa tak nak ikut? Kenapa sekarang tak nak ikut, tapi tadi saya tanya umur 10 tahun, tuan-tuan kata dia akan ikut mak ayah dia. Biasanya sekarang ni umur 30, 40 tahun, bila mak ayah ajak tukar agama, tak nak ikut. Kenapa tak nak ikut? Apa bezanya sekarang dengan umur 10 tahun?
Ketika umur 10 tahun tu Quran hadis ada tak? Ketika umur 10 tahun tu Quran dengan hadis dah ada ke belum? Dan sekarang ni umur dah 30-40 tahun. Sebab itulah kita kata akal itu digunakan. Kalaulah dalil itu adalah Quran hadis sahaja, maka maknanya ketika umur 10 tahun pun Quran hadis dah ada dah. Nampak tu? Macam berfikir guna apa? Berfikir tu guna apa? Kerana boleh berfikir. Berfikir guna apa? Berfikir guna apa? Ada akal. Guna akal. Jadi sekarang nak tanya tuan-tuan beriman kepada Allah Ta'ala dengan sebab akal ke dengan sebab Quran hadis? Jadi akal membenarkan Quran dan hadis. Bila akal sudah mula berfikir, apa yang disampaikan oleh Quran itu, akal berfikir seperti mana yang saya cerita tadi tentang penciptaan langit dan bumi. Sebab tu Allah sebut kan, inna fi khalqis samawati wal ardil wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam, di situ ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi sebab itulah akal digunakan untuk memahami Quran hadis dan membenarkan Quran hadis. Itulah kedudukan dalil akli. Siapa kata Asy'ariyah menepikan Quran hadis, menolak Quran hadis dan mendahulukan akal? Di situ masing-masing memainkan peranan yang masing-masing. Tapi sebenarnya kelompok-kelompok Wahabi ni dia kata apa? Asy'ariyah gunakan akal. Tahu di mana? Tuduhan dia tu di mana? Tuduhan dia pada ayat-ayat mutasyabihat. Tuduhan dia pada ayat-ayat mutasyabihat. Sebab apa? Bila kita ayat Quran kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Quran kata yadullah fawqa aydihim, Quran kata fasna'il fulka bi'ayunina, maka dia kata tu Quran kata Allah semayam atas arasy, tu Quran kata Allah ada tangan, Quran kata Allah ada mata. Tetapi Asy'ariyah kata Allah tak semayam atas arasy. Quran kata, Asy'ariyah kata Allah tak ada tangan, Asy'ariyah kata Allah tak ada mata, tak ada anggota dan sebagainya, tak ada arah, tak ada tempat, kan? Sebab itulah dia kata Asy'ariyah ni tolak Quran, gunakan akal. Ya, memang betul. Tetapi kita tidak menolak Al-Quran, kita tidak menolak ayat Al-Quran tersebut, tetapi kita menolak makna zahir itu kerana bukanlah yang dimaksudkan makna itu pada zahir ayat. Di sinilah peranan akal. Sebab apa? Akal kata Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, laisa kamislihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh setara dengan Allah. Jadi bukan kerana akal menggunakan akal. Akal berfikir pada ayat yang lain, mencari ayat yang lebih qat'i. Tak mungkin Allah kata Allah tak sama dengan sesuatu yang lain. Tak mungkin sesuatu itu tak sama dengan Allah, tetapi Allah kata dia ada tangan, dia ada mata, dia ada telinga, dia duduk atas arasy, dia semayam atas arasy. Bercanggah. Tak mungkin Quran itu bercanggah. Akal yang qat'i mengatakan tak mungkin ayat Quran itu bercanggah. Tak mungkin. Maka pasti ayat-ayat yang mengatakan dibandingkan antara dua ayat. Ini kan semalam belajarkan qat'i zanni, dalalah qat'i, dalalah zanni. Laisa kamislihi syai' itu dalalah dia qat'i. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu qat'i. Dalalah dia qat'i. Ayat muhkamat. Menurut ahli sunnah wal jamaah.
Tetapi ayat yang menunjukkan Ar-Rahman wa Istawa yadullah fawqa aydihim itu adalah zanni, tidak qat'i. Pasal apa? Dia akan bercanggah dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Mana boleh Allah Taala dia kata dia tak sama, tapi ada ayat menunjukkan dia sama. Maka dalalah pada ayat Ar-Rahman wa Istawa itu zanni. Dalalah pada ayat yadullah fawqa aydihim itu zanni. Sebab tu kita mengutamakan yang qat'i daripada yang zanni. Akal mengatakan bahawa ayat Al-Quran yang qat'i lebih diutamakan daripada zanni. Itu pun bukan akal yang mengatakan. Al-Quran sini yang mengatakan la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang kepada yang tidak qat'i. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon itu tidak mencukupi daripada kebenaran sesuatu pun. Maka Allah sendiri kata pegang yang qat'i, jangan pegang yang zanni. Dalam ayat yang lain kan muhkamat dan mutasyabihat. Contohnya ayat 7 surah Ali Imran. Ayat 7 surah Ali Imran. Allah Taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah zat yang telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad sebuah kitab. Fihi ayatun muhkamatun. Di dalam kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab, itulah ibu segala kitab, asas segala kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dalam ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamat yang jelas maknanya, satu lagi yang mutasyabihat yang sama-samar maknanya. Dan pada ayat muhkamat Allah kata hunna umul kitab. Ayat muhkamat itu adalah umul kitab, asas kitab. Dan wa ukharu mutasyabihat, ayat-ayat yang lain itu ayat yang mutasyabihat yang sama-samar maknanya. Jadi sebenarnya bukanlah ayat Al-Quran itu mutasyabihat menurut ulama. Menurut ulama tak mungkin ayat Al-Quran itu mutasyabihat. Pasal apa? Ayat Quran itu akan jadi mutasyabihat, maka menjadi samar-samar maknanya. Jadi macam mana kita nak faham Quran kalau ayat Quran itu samar-samar maknanya? Kan? Jadi menurut ulama sebenarnya Allah kata ayat-ayat itu adalah ayat mutasyabihat kerana pemahaman manusia itu terhadap ayat itu mutasyabihat. Bukan ayat itu yang samar-samar maknanya. Manusia apabila membaca ayat tersebut, dia akan mendapati apa makna ni? Dia menjadi semakna kesamaran itu pada manusia. Manusia akan membaca ayat tersebut, dia akan mendapati ada kesamaran makna pada ayat tersebut. Sebab tu Allah kata tadi hunna umul kitab. Ayat muhkamat itu umul kitab. Jadi sebenarnya apabila manusia mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat, mendahulukan ayat muhkamat kerana dia umul kitab, maka hilanglah mutasyabihat, hilanglah kesamaran tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu ada yang muhkamat dan dia ni umul kitab, jelas, dan dia asas kitab. Ada ayat-ayat yang lain dia mutasyabihat. Jika kamu ambil ayat mutasyabihat, kembalikan kepada muhkamat, asas dia, maka hilanglah kesamaran tersebut. Itulah dalalah daripada ayat tersebut. Wahabi dia tak faham. Dia tak faham. Pasal apa? Dalam hati dia ada zaid. Sambungan ayat tu kan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Betul? Orang-orang yang dalam hatinya tu ada kegelinciran, ada zaid, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Nampak tu? Jadi ayat mutasyabihat seperti yadullah faqadihim, dia duk ikut benda tu. Dia kata inilah Allah ada tangan, Ar-Rahman As-Istawa. Ayat mutasyabihat, dia kata Allah duduk. Kita mana ada ikut ayat mutasyabihat? Nampak sangat dalam hati dia orang tu ada zaid, dia duk follow ayat-ayat mutasyabihat. Kita kan mengembalikan mutasyabihat kepada muhkamat. Itulah tuntutan daripada Al-Quran, itulah dalalah pada ayat tersebut. Dia orang ni tak faham dalalah, tahu dalil je tapi tak faham dalalah, tu masalah dia. Jadi apabila di situ Allah Ta'ala telah menyuruh kita mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat, maka akal di situlah akal yang salim, dalil akli mengatakan bahawa tak mungkin ada ayat Quran yang mutasyabihat. Sebenarnya yang mutasyabihat itu adalah manusia apabila membaca ayat itu, dia menjadi samar-samar akan makna ayat Quran itu. Tapi apabila manusia itu mengembalikan ayat mutasyabihat kepada muhkamat, sebab muhkamat ini umul kitab, maka akan hilanglah mutasyabihat tersebut, akan hilanglah segala kesamaran.
Itu Asy'ariyah. Itu di situ kedua-dua main peranan. Dalil akli main peranan, dalil nakli main peranan. Yang qat'i lebih diutamakan daripada yang zanni. Itulah Asy'ariyah. Contohnya lah penggunaan akal di sini. Jadi di situ nampaklah di sini di mana peranan akal, di mana peranan nakal. Bukan mendahulukan akal daripada nakal, dari sudut mengenepikan nakal, tidak. Jadi itu yang Wahabi tak boleh terima. Dia kata Asy'ariyah ikut akal. Tolak ayat Quran. Tolak ayat Allah duduk atas arash. Tolak ayat Allah di langit. Tolak ayat Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada telinga. Kita tak pernah tolak ayat pun. Al-imanu bihi wajib, kan kata Imam Malik, kan? Kata Imam Malik. Faham Di situlah peranan akal. Allah kata la ayatul lil alba afala ta'qilun afala tatafakkarun. Allah berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus kali dalam Quran suruh guna akal. Allah sendiri yang menurunkan ayat mutasyabihat, tapi kalau kamu guna akal kamu, ayat tu takkan jadi mutasyabihat. Ya, sekiranya kita kembalikan kepada yang muhkamat. Itu penjelasan sikitlah untuk yang semalam punya. Ya, kemudian kita nak pergi ke mana? Jadi seperti mana yang saya bagi tahu semalam tu, susunan ikut keutamaan lah. Iaitu satu orang tu mula-mula dia mendengar dalil-dalil. Ketika dia sudah pun balik, sudah pun dia berakal, boleh berfikir, maka dia mendengar dalil-dalil nakli, dengan Al-Quran, dengan hadis. Kemudian akal dia mula berfikir. Maksudnya bernazar. Dan apabila dia sudah nazar, dia akan mencapai makrifat. Dia akan dapat makrifat. Kemudian setelah dia dapat makrifat, maka hati dia tasdik, iaitu beriman terhadap apa yang dia makrifatkanlah. Sebab iman itu tabi' lil makrifat. Iman itu ikut kepada makrifat. Dia akan membenarkan apa yang dia makrifatkanlah. Takkan dia nak membenarkan benda yang dia tak tahu. Kemudian lepas itu bila dibenarkan, dia syahadah, membenarkan apa yang dalam hati tadi, ikrar dengan lisan yang sesuai dengan hati. Kemudian barulah dia beramal dengan jawarih. Itu dia punya susunan dia lah. Ikut tertib lah, tapi maknanya mungkin orang tu dia ada yang kemudian, ada yang terkebelakang. Tapi ini tertib untuk mendapatkan satu perkara tu dengan sempurna. Itulah tertib dia. Okey. Cuma ada satu permasalahan di sini tentang masalah taklid tu, kan. Orang yang dia berpegang dengan akidah tanpa mengetahui dalil akli. Jadi ada beberapa pendapat, 5-6 pendapat lah di sini. Ada yang kata, kalau Imam Sanusi sendiri dengan Imam Ibn Arabi mengatakan bahawa orang yang taklid ni kafir. Tapi itu pendapat yang agak keras, yang ekstrim, tapi tak dipakai lah. Kemudian ada yang mengatakan bahawa taklid itu, siapa yang taklid, iman dia tetap sah. Ini pendapat Imam Ghazali. Pendapat Imam Ghazali mengatakan bahawa taklid, iman dia sah. Tapi di sini pendapat Imam Ghazali pun bukan pendapat yang mutamat. Pendapat yang mutamat ialah ada perincian lagi. Sekiranya seseorang itu dia bertaklid dan apa yang dia taklid itu dia jazam. Dia mantap, tetapi dia tak tahu dalil. Maka sekiranya dia ahli di dalam berfikir, maknanya ada kemampuan untuk nazar, maka dia dikatakan berdosa. Iman dia sah, tapi dia berdosa kerana meninggalkan kewajipan nazar. Imam Ghazali kata tak berdosa lah. Tapi pendapat yang masyhur di kalangan Asy'ariyah, di kalangan Asy'ariyah yang mutamat, kalau dia ahli dalam nazar, dia tak nazar, iman dia sah tapi berdosa. Pasal apa? Allah Ta'ala berulang-ulang kali, 600 lebih ayat menyuruh manusia berfikir, nazar. Takkanlah ayat tu tak mendatangkan satu hukum. Jadi ulama mengatakan bahawa mengatakan bahawa Imam Sanusi mengatakan bahawa ayat itu menunjukkan wajib kita bernazar, berfikir. Benda mudah sebenarnya, nazar itu bukan susah. Nanti insya-Allah dalam kitab seterusnya nantilah, ini kan perkara-perkara yang
yang penting yang berkaitan dengan akidah. Nanti insya-Allah ada mungkin 2-3 kitab ni saya akan bahas lah kot. Sebab ada hari itu ada satu orang tanya kan tentang kitab yang muktamad dalam Asy'ariyah tu kitab apa. Saya ada sebuah kitab ni, di sini dia cerita sejarah tentang Asy'ariyah ni. Daripada zaman pengasasan Imam Asy'ari sampai zaman sekarang. Ulama-ulama Asy'ariyah, kitab-kitab Asy'ariyah, kemudian dibahagikan kepada beberapa fasa. Kemudian dia ceritakan tentang manhaj dalam Asy'ariyah. Kemudian dia ceritakan kaul-kaul ulama mana yang muktamad, yang mana yang tak muktamad, khilaf mana yang muktabar, khilaf mana yang tak muktabar. Itu panjang pembahasan dia. Nanti saya akan korek, saya buat macam inilah, saya akan ambil sikit-sikit, sampaikan mana yang penting-penting supaya dapat gambaran yang sekurang-kurangnya gambaran yang umum lah tentang Asy'ariyah. Dia panjang, mazhab kita dah 1000 tahun dah. Seperti mazhab Syafi'i pun fiqh kemudian lah nanti saya cerita. Kita cerita akidah dulu, nanti selesai kita ataupun kita buka kelas satu sesi lagi waktu malam ke mungkin kan, kita buat kelas fiqh ke mana tahu kalau ada free. Sebab ni pun dah sambung lagi 2 minggu kan, dah panjang lah, itu belum tentu lagi, silat-silat sambung lagi, lepas tu puasa pula kan. Maksudnya kalau nak ikutkan sampai 14 April itu lebih kurang dalam 10 hari lagi dah, seminggu je lagi, 10 hari seminggu dah nak puasa dah. Saya pun cuti dah pun. Bulan puasa memang kebanyakannya siang saya free lah, malam pun tak tahulah tahun ni tarawih boleh buat atau tak boleh buat tarawih, wallahualam, masih lagi wabak ni tak dapat nak dijangka. Rasanya mungkin buat terjemahan kitab tu. Kitab mana tu? Banyak memang planning nak buat terjemahan kitab tu memang, tapi saya sebenarnya agak sibuk lah. Sangat-sangat saya sibuk. Orang yang nak mengarang kitab ni kadang-kadang bertahun-tahun. Jadi nak mengarang kitab bertahun-tahun, kita nak menterjemah pun bertahun-tahun juga rasanya. InsyaAllah saya ada plan ke arah itulah, beberapa kitab-kitab Asy'ariyah yang penting nak diterjemahkan, tapi masanya tak ada. Tapi ini pun cuti kebetulannya, cuti darurat ni pun sebulan je kan, belum tentu lagi. Tapi insyaAllah lah, kalau umur panjang agak dah free besok nanti, mungkin akan. Di sini pernah saya dah suruh pelajar saya buat beberapa terjemahan yang kitab kecil-kecil lah. Kitab yang besar-besar ni kemudian insyaAllah. Jadi kita lepas kitab ni mungkin saya akan buka kitab Kifayatul Awam. Itu kitab akidah lah, kitab akidah Asy'ariyah, kitab dars dipanggil, kitab pengajian. Dia beza tu, kitab muktamad, kitab pengajian, dia tak sama. Ada orang pernah tanya saya dalam Facebook, dia mesej saya, dia kata, "Ustaz, kitab mana yang muktamad?" Saya kata antara kitab yang muktamad tu kitab Hidayatul Murid, iaitu syarah bagi Jawharatul Tauhid. Sebelum Hidayatul Murid tu ada lagi kitab yang besar dipanggil Umdatul Murid, 4 jilid. Pengarang dia Imam Ibrahim Laqani, dia yang mengarang matan Jawharatul Tauhid dan dia yang mensyarahkan. Syarah kabir dia, syarah besar dia tu Umdatul Murid. Kemudian dibuat lagi talkhis wa tajrid ala Umdatul Murid. Kitab tu wallahualam tak cetak kot. Kemudian disaring lagi sampai jadi 1 jilid, dia panggil Hidayatul Murid. Ada yang buat 2 jilid, ada yang buat 1 jilid. Hidayatul Murid. Maka di situ matan Jawharah tu boleh dikatakan muktamad. Dia tanya, "Ustaz cakap kitab tu muktamad tu ambil daripada mana? Rujuk kitab mana?" Ustaz tanya ulama mana yang bagi tahu. Kami belajar di pondok-pondok ni, kami belajar kitab Kifayatul Awam, belajar kitab Ummul Barahin, belajar kitab Hasyiah Bajuri, yang Tuhfatul Murid, syarah Jawharatul Tauhid, belajar kitab Tahqiqul Maqam, syarah Kifayatul Awam, ataupun Hasyiah Bajuri ala Kifayatul Awam, Hasyiah Bajuri ala Matan Ummul Barahin. Kami tak belajar pun Hidayatul Murid. Mana siapa kata Hidayatul Murid itu muktamad? Saya malas nak jawab. Nak jawab ni jawapan dia satu kitab ni penuh ni. Kita kena dalam nak memahami mazhab ni makan masa puluh tahun. Bukan bermakna kalau kitab itu kita belajar di pondok berarti itu muktamad. Jangan ada pemikiran macam tu. Lazim ke apabila kitab itu kita belajar di pondok-pondok berarti dia muktamad? Dia tak lazim. Siapa kata lazim? Dia ada jenis kitab muktamad lain, kitab mutawalat lain, kitab dars lain.
Biasanya yang dipelajari di pondok dan di madrasah tu dipanggil kitab dars, kitab-kitab untuk dipelajari. Kitab yang sudah dimudahkan, dibuatkan untuk dipelajari. Belum tentu dia muktamad, tetapi mungkin dia muktamad, tetapi dia tak sepenuhnya muktamad. Maksudnya ada sebahagian kitab, contoh macam Ummul Barahin, dia tidak ada menceritakan tentang masalah samaiyat dengan detail. Kalau siapa yang boleh perhatikan. Kemudian khilaf-khilaf yang terdapat di dalam ulama Asy'ariyah tu perlu kena tahu. Itu yang paling penting, kena tahu mana satu yang muktamad. Kadang-kadang ada pendapat yang tak muktamad, tidak ada pendapat yang muktamad. Kemudian perlu diketahui lagi pendapat yang muktamad dari segi akidah, usul akidah, muktamad dari segi furu' akidah, ataupun muktamad dari segi muqaddimah ataupun wara'ut tabi'iyat. Ada muqaddimah sebelum masuk kepada akidah. Dia panggil al-ara'ut tabi'iyat. Al-ara'ut tabi'iyat macam jisim, jirim, jauhar, kemudian jenis-jenis sifat seperti nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, wujudnya hal, amrun i'tibari. Itu benda-benda yang kita panggil muqaddimah atau kita panggil nazariyatul ma'rifat ini, dia ada khilaf di situ. Dia tak perlu ada yang muktamad. Contohnya dalam menentukan tempat. Adakah tempat itu wujud atau tak wujud? Menurut sebagian ulama Asy'ariyah kata tempat itu wujud. Ada sebagian tempat itu tak wujud. Tempat itu amrun i'tibari. Di situ Imam Bajuri kata, dalam kitab ni dia kata tempat amrun i'tibari. Dalam kitab lain dia kata tempat ni wujud. So mana saja dia sendiri pun khilaf. Jadi di antara ulama Asy'ariyah tu ada khilaf dalam bab tu. Itu bab yang agak rumit. Sebagai orang awam, kita belajar akidah saja. Itu hanya orang yang mengkaji Asy'ariyah. Jadi saya bukan tak nak bagi tahu kitab mana yang muktamad. Apa maksud muktamad yang mana satu? Muktamad dari segi akidah yang usul ke? Muktamad dari segi furuk-furuk yang diperselisihkan ke? Ataupun dari sudut wara'ut tabi'iyat dia? Atau macam mana? Itu ada kitab-kitab dia. Ada khilaf-khilaf yang muktabar, ada khilaf yang ghairu muktabar. Dan kalau ada khilaf tu, ada ke yang muktamad atau hanya sekadar masyhur? Ada yang tak muktamad, cuma masyhur. Yang mentahqiqkan pendapat pun berbeza. Contoh dalam bab akwan. Dalam bab akwan, Imam Sanusi kata harakat, sukun, ijtima', iftiraq itu benda yang wujudi. Imam Dusuki kata ijtima', iftiraq, amrun i'tibari, harakat, sukun, wujudi. Imam Bajuri kata empat-empat amrun i'tibari. Mana satu yang muktamad nak tanya? Itu ada benda-benda yang tak boleh kita nak kata ini muktamad. Ini bukan fiqh. Fiqh lain. Fiqh ni untuk dipraktikkan. Fiqh ni untuk dipraktikkan. Mana pendapat yang muktamad untuk kita praktikkan. Akidah ni kadang-kadang teori yang berkaitan dengan contohnya masa atau tempat wujud tak wujud, itu tak ada kaitan dengan akidah, teori saja. Dia yang penting ala akidah sifat 20 itu muktamad. Itu muktamad. Jadi mana-mana kitab yang menceritakan sifat 20 itu muktamad. Nanti ada sifat maknawi dengan sifat maknawiyah, yang mana yang memasukkan maknawiyah itu muktamad ke ataupun tanpa maknawiyah itu yang muktamad. Maksudnya cukup dengan 13 itu yang muktamad, ataupun masukkan maknawiyah itu yang muktamad, ataupun ada yang kata maknawiyah itu lebih muktamad daripada ma'ani. Sebab menafikan maknawiyah itu kufur, menafikan ma'ani tak kufur. Tahu kan? Menafikan ma'ani tak kufur, tapi menafikan maknawiyah kufur. Tapi Imam Abdul Hasan Asy'ari berpegang kepada 12 saja. Tak pegang maknawiyah, pegang ma'ani. Tetapi Imam Faqih Ar-Razi, kebanyakan Imam Haramain berpegang pada maknawiyah. Datang Imam Sanusi campurkan dua-dua. So yang muktamadnya 13 ke 20? Kalau 13 yang ma'ani ke atau yang maknawiyah? Takkan yang menafi kufur tak muktamad, yang nafi tak kufur muktamad. Takkan ma'ani muktamad, maknawiyah tak muktamad. Sedangkan maknawiyah kalau kita nafikan kufur, ma'ani kita nafikan tak kufur. Nak menentukan mana muktamad tak muktamad itu perkara yang rumit dalam Asy'ariyah. Cukup bagi orang awam kita belajar sifat 20 itulah muktamad. Benda-benda yang rumit-rumit ni saya tak nak drag tuan-tuan masuk dalam tu. Sebab ada orang tanya tadi kan, kitab muktamad apa? Belajar kitab sifat 20 itulah muktamad. Boleh Mungkin saya akan cerita sikit nanti habis ni poin-poin yang penting daripada kitab ni. Saya akan pergi kepada kitab tentang sejarah Madkhal Asy'ariyah. Kemudian kita akan buka Kifayatul Awam. Itu kita Kifayatul Awam ni bersepah-sepah di kedai ada jual. Di dalam internet pun ada, boleh download PDF dia. Saya akan baca matan Kifayatul Awam tu, kita terjemahkan, saya akan syarahkanlah. Nama pun Kifayatul Awam.
kecukupan untuk orang awam. Tuan-tuan semua awam kan. Tapi walaupun namanya kifatul awam, dia punya susah tu boleh tahan jugalah. Tuan-tuan ni dah tak awam dah ni. Ini dah di antara awam dengan alim tengah-tengah ni. Kan? 10 tahun dah ngaji. Okey. Seterusnya. Okey, kemudian tentang bab tentang pembahagian sifat. Pembahagian sifat ni antara topik-topik yang penting juga. Jadi bab tentang pembahagian sifat ni sebenarnya pun luas. Beberapa ulama-ulama dia khilaf dalam membahagikan sifat di sini. Jadi dalam Asy'ariyah kita membezakan antara sifat dan wasfiyah. Dia ada pembahasan mengenai sifat, mausuf dan wasfiyah. Sifat, mausuf dan wasfiyah. Kemudian ada lagi pula pembahasan yang namanya isim musamma dengan tasmiyah. Ini pun agak susah juga bab ni. Tapi kalau faham bab ni mudahlah. Mudah juga untuk membawa kepada pemahaman perkara yang lain. Dia ada bab isim musamma dengan tasmiyah, sifat mausuf dengan wasfiyah. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran dan hadis, kesemua itu adalah lafaz, betul? Kesemua tersebut adalah lafaz. Al-Quran itu datang dalam bentuk lafaz Arabiah, hadis pun dalam bentuk lafaz berbahasa Arab. Jadi lafaz-lafaz itu kan kalau kita mengaji tata bahasa Arab, mengaji nahwu saraf, lafaz dalam bahasa Arab itu ada lafaz isim, ada lafaz fa'il dan lafaz huruf. Kata nama, kata kerja dan kata penghubung ataupun noun, verb dengan conjunction kan. Jadi Allah Ta'ala menceritakan tentang dia dengan lafaz, guna lafaz-lafaz. Ada setengah lafaz Allah gunakan lafaz isim. Lafaz isim maksudnya kata nama. Dengan kata nama Allah Ta'ala menceritakan tentang diri dia. Ada yang Allah ceritakan dengan menggunakan kata kerja. Allah menggunakan kata kerja. Contohnya kalau katakan huruf tak adalah dalam bab ni. Okay, contohnya Allah Ta'ala kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirun. Qadirun tu kan sifat musyabbahah yang dia ni adalah isim, kata nama. Kan banyaklah wa huwas samiul basir. Kan as-sami al-basir itu isim. Kemudian ada kalanya Allah gunakan fa'al, kata kerja. Fa'alul lima yurid. Kan arada yuridu itu kan fa'al mudhari', present tense. Kan iza arada syai'an, arada fi'il madhi, past tense. Jika Allah menghendaki sesuatu. Kan. Jadi banyaklah khalaqas samawati wa khalaqa tu kan fi'il madhi ataupun verb kata kerja. Jadi Allah menggunakan bermacam-macam lafaz. Kemudian ada persoalan yang timbul. Jadi adakah setiap isim yang Allah gunakan itu menunjukkan musamma dia ataupun tidak? Ini tak tahulah faham ke tak faham ni. Ini saya cerita je lah, yang faham-faham, yang tak faham tak apa. Ini benda yang agak rumit sikit. Tak ada kaitan dengan akidah lah. Ini semua nak mengambil, nak bagi tahu impact dia nanti dalam akidah. Jadi Allah sebut bermacam-macam kan, bermacam-macam. Termasuklah Allah sebut yadullah fawqa aydihim. Yadullah itu kan tangan Allah lah kalau kita terjemahkan. Kalau terjemahkan secara bahasa, yadullah itu tangan Allah. Jadi yad itu lafaz isim kan. Jadi yadullah, tangan Allah. Begitu juga Allah kata fasna'il fulka bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Mata-mata ayunina jamak bagi mata ainun lah kan. Kemudian ada lagi Allah guna ar-rahman wala arsistawa. Jadi ini arsistawa, istawa itu kan istawa tu kata kerja.
Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a itu datang tu fa'il. Jadi di sini dia ada satu pembahasan yang agak rumit lah. Maksudnya di dalam segala ayat Al-Quran dan hadis yang Allah ceritakan tentang sama ada zat dia atau sifat dia atau af'al dia atau nama-nama dia itu, apakah kaitannya dengan akidah? Apakah kaitannya dengan akidah? Adakah seluruh lafaz-lafaz yang Allah gunakan dalam Al-Quran itu merupakan sifat dia? Adakah isim yang digunakan itu menunjukkan musamma atau bukan? Di sini ada khilaf yang agak dalam lah. Cuma kesimpulan daripada ni saya bagi yang ringkas ya, sebab pun nanti kalau agak mendalam ada yang pening nanti. Jadi menurut ulama, isim itu bukan musamma. Itu yang masyhur. Ada pendapat ulama mengatakan isim itu musamma. Jumhur muhaddisin, jumhur salafus soleh mengatakan bahawa isim itu musamma. Kemudian yang tahqiq mengatakan isim itu bukan musamma. Kemudian tapi ada pendapat lain seperti Imam Abdul Hasan Syari, dia membezakan. Dia kata ada isim itu, sebahagian isim itu adalah musamma, ada isim dia ghairu musamma. Dan ada pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan isim itu musamma pun bukan, ghairu musamma pun bukan. Pening kan? Cuma nak beritahu di sini, yang tahqiqnya menurut mutaakhirin, isim itu kalau dilihat dari segi lafaz dia bukan musamma. Tetapi kalau dilihat dari segi madlul dia adalah musamma. Faham? Itu. Isim kalau dilihat satu lafaz itu dilihat pada lafaz dia, maka dia bukan musamma. Musamma ni yang dinamakan. Isim itu nama, musamma ni yang dinamakan. Isim ini nama, musamma ini yang dinamakan. Tasmiyah ini penamaan. Okey. Contohnya nama saya Muhammad Ihsan. Jadi Muhammad Ihsan tu saya ke bukan saya? Lafaz Muhammad Ihsan itu saya ke bukan saya? Ada yang kata bukan. Ya, lafaz bukan saya. Saya. Ini bukan musamma. Tapi ada yang mengatakan kalaulah lafaz itu kan madalla alal makna. Lafaz itu madalla alal makna, sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah makna. Jadi kalau dilihat kepada madlul dia, maka Muhammad Ihsan itu adalah saya. Lihat pada madlul dia. Lihat pada lafaz dia bukan musamma, tapi lihat pada madlul dia, malfuz dia, maksud dia, maudhu' dia adalah musamma. Ada yang mengatakan musamma pun bukan, ghairu musamma pun bukan. Itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia buat dalil-dalil dia banyak. Ada yang mengatakan bahawa Imam Abu Syahri dia pecahkan. Ada perkara-perkara isim yang menunjukkan musamma, ada isim yang menunjukkan ghairu musamma. Contohnya kalau kulliyat. Kalau benda-benda kulliyat dia tidak menunjukkan musamma. Tapi kalau juz'iyat dia menunjukkan musamma. Kalau afrad ataupun syakhs dan afrad itu menunjukkan musamma. Itu pening lah kalau bahas. Kaitan dia dengan akidah, maksudnya segala isim yang Allah gunakan, itu yang digunakan kepada Allah itu, adakah dia menunjukkan Allah atau bukan? Lafaz Allah sendiri kan, adakah lafaz Allah itu adalah Allah sendiri atau bukan? Al-Qadir itu lafaz itu menunjukkan Allah atau bukan Allah? As-Sami', Al-Basir, itu lafaz itu menunjukkan Allah ke bukan Allah? Jadi di situ pembahasan dia sebenarnya. Cuma saya nak bagi tahu lah, maksudnya at least tuan-tuan ada sedikit kefahaman betapa rumitnya ulama-ulama memikirkan macam mana untuk menentukan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam semua isim tadi, adakah semua isim yang Allah Ta'ala ceritakan tentang zat dia, sifat dia, af'al dia itu merupakan sifat atau bukan? Maksudnya adakah semuanya sifat atau sebahagian bukan sifat? Maka di situ timbul perbahasan sifat, mausuf dan wasfiyah. Sifat itu, tahu kan sifat? Sifat tu al-makna al-qaim, al-makna al-wujudi al-qaim bizat. Satu makna yang wujud yang berada pada zat. Itu sifat pada makna yang khusus. Adapun sifat pada makna yang umum, ma laisa zat.
Sifat pada makna yang umum, ma laisa zat. Iaitu sebab dia ada dua je, dia ada zat, dia ada sifat. Jadi sifat itu bukan zat. Zat bukan sifat dan sifat bukan zat. Tapi sifat itu dia, kalau maksud sifat yang sebenar secara khusus, satu makna yang wujud, yang menempel, yang berada pada zat. Itu makna sifat yang sebenar, yang khusus. Sebab makna sifat ada dua. Satu makna sifat secara am, yang kedua makna sifat secara khusus. Makna sifat secara am bermaksud apa-apa yang bukan zat, sifat. Ma laisa zat. Apa yang bukan zat itu sifat. Kemudian makna khusus bagi sifat, makna sifat yang hakiki, iaitu al-makna al-wujudi al-qaim bizat. Satu makna yang wujud, yang qaim pada zat. Dia wujud dalam bentuk makna dan dia qaim pada zat, berada pada zat. Itu makna sifat yang khusus. Kemudian mausuf. Mausuf ni benda yang disifati lah. Mausuf ni sesuatu yang disifati. Kalau ada sifat mesti ada mausuf. Kalau ada isim mesti ada musamma. Kemudian yang ketiga wasfiyah. Wasfiyah ni lebih umum daripada sifat. Wasfiyah itu lebih umum daripada sifat. Sebab apa? Ulama mengatakan bahawa segala apa yang Allah ceritakan tentang diri dia dinamakan wasfiyah. Jadi segala yang Allah Ta'ala ceritakan tentang diri dia dinamakan wasfiyah. Wasfiyah ni maksudnya pensifatan. Pensifatan. Jadi tidak semua wasfiyah itu sifat, tetapi semua sifat itu wasfiyah. Sebab tu bila Allah mensifatkan, contoh Allah kata yadullah fawqa aydihim, ulama kata itu wasfiyah bukan sifat. Sebagian ulama mengatakan. Ini khilaf ni saya cerita khilaf dia. Jadi Allah kata ar-rahmanu 'ala istawa, itu wasfiyah, itu bukan sifat. Sebab bukan semua, dan bukan semua wasfiyah itu merupakan sifat. Faham sangat tu? Kalau faham, tak faham tak apa. Ini nak cerita, maknanya bukan mudah untuk menentukan, memilih sifat-sifat Allah Ta'ala ni untuk dijadikan sebagai akidah kita. Okey. Kemudian bagi ulama Asy'ariyah, kalau tuan-tuan belajar sifat 20 kan kita ada sifat nafsiyah, kita ada sifat salbiyah, kita ada sifat ma'ani dan kita ada sifat ma'nawiyah. Betul? Jadi kenapa perlu ada pembahagian sifat-sifat tersebut? Perlu ada pembahagian. Sebab apa? Dia tidak menunjukkan kesamaan antara satu sama lain. Dia tak sama. Sifat ni ada bermacam-macam jenis. Okey, dilihat dari segi satu sudut, ada yang namanya sifat zat, ada yang namanya sifat af'al. Dilihat dari satu sudut, ada yang namanya sifat zat, ada yang namanya sifat af'al. Seluruh sifat-sifat khabariyah. Sifat khabariyah maksudnya sifat khabariyah secara lughawi. Ada orang bila saya kata sifat khabariyah, dia kata dia pandang sifat khabariyah tu yad, istiwa, itu memang itu sifat khabariyah tapi itu istilahi. Ini cerita secara lughawi, secara bahasa, segala apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu dipanggil sifat khabariyah secara lughawi. Jadi Allah cerita macam-macam. Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki Al-Ishbili mengarang sebuah kitab. Dalam tu dia keluarkan daripada surah Fatihah, Baqarah, Al-Imran dan sampai juz 30, semua ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah Ta'ala dia keluarkan lebih kurang dalam 450 lebih. Itu kita panggil wasfiyah. Sebenarnya Allah menceritakan tentang diri dia. Maka daripada wasfiyah itu ulama memilih hanya yang betul-betul sifat saja. Memilih yang merupakan sifat, bukan sekadar wasfiyah tapi sifat. Kemudian daripada sifat itu ulama pecah kepada dua, iaitu sifat zat dan sifat af'al. Maksudnya sifat-sifat yang menunjukkan zat dan sifat-sifat yang menunjukkan perbuatan. Contohnya, sifat-sifat zat tu berana apabila kita melihat sesuatu zat itu, kita nampak sifat dia. Ini contoh kepada manusia lah, sebab kita tak nampak Allah kan. Jadi contohnya kepada manusia, contohnya bila kita melihat seseorang manusia itu, kita nampak sifat yang ada pada zat dia. Itu namanya sifat zat. Contohnya dia tinggi atau dia pendek, atau dia gemuk, dia kurus, dia hitam atau dia putih kan. Itu sifat zat, dan dia mustahil sifat zat itu bersatu di dalam satu masa. Berkumpul dalam satu masa, satu tempat, itu mustahil. Contohnya kita kata dia itu tinggi ke rendah, dia tinggi dan rendah, itu mustahil.
Kalau dia tinggi, maknanya dia tak rendah. Kalau dia rendah, dia tak tinggi. Maka itu salah contoh sifat zat ni pada manusia. Pada manusia. Sifat yang mana kita tengok zat tu, kita nampak sifat tu. Itu dah panggil sifat zat. Dan dia mustahil bersifat dengan sifat lawannya. Mustahil dia berkumpul dalam masa yang sama, tempat yang sama. Kemudian ada satu lagi dipanggil sifat af'al. Dipanggil sifat af'al. Sifat af'al ni mana sifat-sifat yang menunjukkan perbuatan. Untuk sifat-sifat yang menunjukkan perbuatan. Seperti kan kalau manusia tu makan, minum, berjalan, duduk, berlari, memancing, memasak, berenang dan sebagainya lah. Itu kan pekerjaan. Jadi sifat-sifat yang menunjukkan pekerjaan itu namanya sifat af'al. Jadi pada Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam pembahasan akidah kebanyakannya ulama syarah mengambil sifat zat sebagai pembahasan. Sifat zat, sebab apa? Antara sifat zat dan sifat af'al ni, sifat zat merupakan asas bagi sifat af'al. Sifat af'al ni cabang daripada sifat zat. Dan sifat af'al ini boleh disifati dengan sifat lawannya. Boleh berkumpul dalam satu masa. Maksudnya Allah Ta'ala berkuasa menciptakan, Allah Ta'ala berkuasa membinasakan, Allah Ta'ala berkuasa memberi rezeki, Allah Ta'ala berkuasa menarik rezeki, Allah berkuasa menghidupkan, Allah Ta'ala berkuasa mematikan, Allah Ta'ala berkuasa memuliakan, Allah Ta'ala berkuasa menghinakan. Kan Allah Al-Mu'iz, Al-Muzil, Al-Muhyi, Al-Mumit. Itu semua sifat-sifat af'al. Dia dua-dua boleh. Sifat yang lawan dia pun disifati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia merupakan cabang daripada sifat zat. Maka pembahasan lebih kepada sifat zat. Jadi kalau kita sifat zat ini, yang pertama sekali pecahan dia itu sifat nafsiah. Sifat nafsiah itu ialah satu sifat yang mana tanpa sifat nafsiah itu tidak wujud zat tersebut. Sifat nafsiah ini ialah sifat yang mana kalau tidak ada sifat ini, zat pun tak wujud. Kita panggil sifat nafsiah. Sifat yang merupakan sifat yang mewajibkan kewujudan zat. Kalau bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat itu satu saja, itu sifat wujud itu sendiri. Sifat wujud itu sifat nafsiah. Tapi kalau bagi makhluk nanti kita akan bahaslah dalam sifat 20 nanti. Bagi makhluk dia ada sifat zat yang lain, sifat nafsiah yang lain. Jadi seluruh makhluk ni adalah jirim. Kalau jirim ini dia mesti tahayyus. Maksudnya dia mesti mengambil ruang. Maka itu salah satu sifat nafsiah bagi jirim. Kalau tidak boleh terfikir bahawa ada jirim yang tidak mengambil ruang, mustahil. Kalau dia tak mengambil ruang, dia tak wujud. Tak mungkin ada jirim yang wujud tanpa mengambil ruang, tanpa tahayyus. Maka mengambil ruang ataupun tahayyus itu sifat nafsiah bagi jirim. Bagi Allah tidak. Allah Ta'ala sifat zat dia tidak tahayyus. Maka tahayyus itu bukan sifat nafsiah bagi Allah. Sifat nafsiah bagi Allah hanya wujud sahaja. Contohlah. Itu juga harakat dan sukun. Tak mungkin ada jirim yang tidak harakat dan tidak sukun ataupun tidak kedua-duanya sekali. Mustahil. Itu antara dia punya sifat nafsiah dia. Contoh-contohlah. Kemudian ada sifat zat yang berbentuk salbiah. Dinafikan. Perkara-perkara yang wajib dinafikan daripada zat tersebut dipanggil sifat salbiah. Maknanya contohnya kalau bagi Allah Ta'ala kita kata Allah Ta'ala itu qidam. Maksudnya nak menafikan adanya awal bagi Allah Ta'ala. Kewujudan Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Dinafikan awal dan permulaan kewujudan Allah Ta'ala. Maka itu namanya sifat salbiah. Ataupun baqa', nak menafikan pengakhiran bagi kewujudan Allah Ta'ala. Ataupun mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsi dan sebagainya. Itu untuk menafikan. Contoh pada manusia, contohnya anak sulung. Kita panggil dia ni anak sulung. Kenapa kita nak nafikan dia ni tak ada abang, tak ada kakak? Itu kita panggil anak sulung. Ataupun kita panggil anak bongsu sebab dia tak ada adik. Tak ada adik perempuan, tak ada adik lelaki. Dipanggil bongsu. Atau botak misalnya. Botak tu sifat salbiah. Pasal apa? Tak ada rambut. Botak tu nak menafikan orang tu ada rambut. Maka kita kata dia botak, itu sifat salbiah, tak ada rambut. Nak menafikan adanya rambut. Ataupun telanjang. Telanjang sifat salbiah. Telanjang maksudnya tak berpakaian, nak menafikan dia ada pakaian. Itu contoh-contoh sifat zat yang berbentuk salbiah. Kemudian ada satu lagi sifat yang namanya sifat hakiki atau sifat ma'ani. Sifat hakiki atau sifat ma'ani.
Sifat hakiki dan sifat ma'ani inilah sifat yang sebenarnya. Makna yang wujud, yang sabit, yang qaim bizat. Al-makna al-wujudi as-subuti al-qaim bizat. Dia satu makna yang wujud, yang sabit, yang qaim bizat. Huwa laisa zat wala laisa ghairu zat. Dia bukan zat dan dia bukanlah zat, tapi dia juga bukan ghairu zat. Itu nanti kita bahas. Itu sifat ma'ani, itu sifat hakiki, sifat yang qaim bizat yang kita nampak. Dia sifat zat yang hakiki, namanya sifat ma'ani. Kemudian ada lagi yang dinamakan sifat idafi. Sifat idafi. Maknanya ada nisbah. Ada nisbah kerana ada penisbahan kepada sesuatu yang lain, maka dia panggil sifat idafi. Contohnya sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu disandarkan kepada sifat ma'ani. Bila ada wujudnya sifat ilmu bagi Allah Ta'ala, maka dia pasti alim. Jadi apabila wujudnya kudrah bagi Allah Ta'ala, pastilah dia itu qadir. Jadi itu sifat-sifat idafi, sifat yang disandarkan kepada sifat yang lain. Begitu juga segala sifat-sifat af'al itu merupakan sifat idafi, sifat-sifat sandaran. Ada ya? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat hakiki ma'ani ataupun hakiki, sifat maknawiyah ataupun sifat idafiyah. Ini jenis-jenis sifat. Jadi ada yang gabungan lah. Sebenarnya ada yang gabungan antara hakiki dan hakiki dan salbi, gabungan antara hakiki dan idafi, gabungan antara idafi dan salbi, gabungan antara hakiki, idafi, salbi salbi. Itu pembahasan dalam sifat lah sebenarnya. Panjang luas sebenarnya pembahasan tentang sifat. Tapi ulama Asy'ariyah cukup mengambil beberapa sifat ma'ani sebagai sifat sempurna Allah, beberapa sifat salbi untuk menafikan kekurangan Allah, dan ditambah dengan sifat ma'nawiyah yang melazimi sifat ma'ani, maka jadilah 20 sifat dengan ditambah sifat nafsiyah yang satu wujud. Nanti insya-Allah kita bahas tentang sifat 20. Wallahu a'lam. Boleh? Nanti sambung lagi, insya-Allah. Tengok besok kalau free saya sambung lah. Takut besok ada kuliah yang lain. Kalau tak ada kuliah yang lain, kita sambung besok insya-Allah. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak faham bab ni, minggu ni susah sikit kongsi je. Bukan apa ya, at least nak bagi tahu bahawa benda ni bukan perkara yang mudah. Maknanya pengkajian, ulama-ulama buat pengkajian yang mendalam dalam masalah ni. Bukan sesuka hati. Wujudnya sifat 20 tu bukan suka-suka je wujud. Nanti saya cerita tentang macam mana terjadinya sifat 20. Nanti ketika kita belajar Kifatul Awam nanti insya-Allah. Ni saya ada beberapa perkara sikit lagi nak cerita tentang dalam kitab ni. Nanti ataupun pindah kepada kitab sikit tentang penerangan mazhab Asy'ariyah, kitab-kitab dia, ulama dia, muktamad tak muktamad. Nanti kita masuk Kifatul Awam, itulah kita punya inti pengajian kita dekat situ nanti. Kitab Kifatul Awam insya-Allah. Wallahu alam. Cukup setakat tu. Kalau ada soalan-soalan boleh tanya dalam grup ke, tanya. Nanti saya jawab dalam pengajian insya-Allah. Jadi kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.